Salam sejahtera. Selamat datang ke rancangan Debat Bola episod 126. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Jufri Juki berada di sebelah bawah saya. Sebelah kiri saya Izzy Nazri. Sebelah kiri bawah Amir Arafat. Aku nak tahu ramalan korang je lah kan. Kalau ada info sikit yang korang boleh bagi kenapa ke apa, bagi tahu je lah. Kalau tak ada kenapa, korang just cakap lah korang memang suka tim tu kan. So, juara Liga Super. Sama kot semua Min, tak payahlah. Tak payah Tak payah. Semua sama. Belakang background aku tu lah JDT lah. Okey lah. Aku masuk sikit pasal juara Liga Super ni. Ramalan kita semua juara Liga Super. Aku cerita sikit pasal JDT. Kalau dia juara, dia akan mempertahankan kejuaraan 9 kali berturut-turut musim ni. Kalau dia berjuara, bintang baru musim ni pemain import Fernando Forestieri yang berpindah daripada Liga Itali Udinese. Beliau juga adalah bekas pemain daripada Watford dan Sheffield Wednesday di Liga Inggeris. Forestieri basically akan partner dengan Bergson lah di bahagian depan. Ada juga pemain import lain tapi berada di JDT 2. So kalau Forestieri sakit hidung ke, demam ke, COVID ke, pemain daripada JDT 2 akan masuk ganti dia. Okey, Liga Sumbangsi hari tu kita tahu dia baru belasah KL. Forestieri ada skor 1 gol, 3-0. Keputusannya biasalah, tak ada apa yang kita boleh cakap. Intensity laju. Pemain KL sendiri tak boleh nak menghadap pemain-pemain JDT pada malam tu, walaupun aku rasa second half KL ada chance untuk skor. Lepas tu JDT terus counter dan skor. Dan berdasarkan keputusan pramusim di Dubai, JDT berjaya mencatatkan keputusan positif walaupun tiada kemenangan. 3 seri 2 kalah tak salah aku, tapi kalah tipis je dengan pasukan Shahbab daripada UAE dan Rodina Moskow dari Rusia. Seri dengan pasukan Spartak Moskow. Aku rasa Spartak Moskow pun tak turun barisan first 11 dia. Spartak Moskow ni berada di kedudukan 9 dalam Liga Rusia. Rodina Moskow pula berada di Division 2. Tak salah aku kalah dengan MSK Zelina kot yang berada di Liga Utama Slovakia nombor 6. Riga FC pun ini seri. Riga FC seri. Dan Riga FC ni sebenarnya berada di Liga Latvia nombor 5. Tapi Spartak Moskow tadi kenapa kau kena highlight dia tak ada face 11? Biar lah Spartak Moskow lah. Oh ya. Jadi bagi tahu lah, mungkin. Tak power lah kiranya. Power lah. Tak kisah Spartak Moskow nak hantar perempuan pun cloud Spartak Moskow lah. Dia present. Biarlah kita memang draw. Bagi tahu. Sebab yang tim yang diorang kalah dengan Rodina Moskow ni, tak salah aku, tim ni berada di Division 2. So bermaksud Spartak Moskow lagi bagus daripada Rodina ni. So aku menjangkakan je lah. Tapi kalau betul tu first team Spartak Moskow, power lah kan. Okay, selesai JDT dan juga aku rasa pemain tempatan ada yang baru ke daripada JDT? Kau ada perasan? Syami Safari transfer ke apa? Transfer Syami Safari. Safari. Terlupa sebab tak main pun hari tu bangku simpanan. So aku terlupa. Okay, kita terus ke prediction ataupun ramalan nombor 2 lah. Kita bermula dengan Izzy, nombor 2 siapa? Nombor 2 untuk pilihan aku kali ni, aku meletakkan Terengganu sebagai naib Johan untuk musim baru ini. Aku punya reason mudah saja. Based on previous dan juga tengok kemasukan pemain yang baru untuk musim hadapan dalam line up Terengganu pun agak menggerunkan pada aku. It doesn't matter local ataupun import. Kita tahu Kepa Sherman masuk Terengganu daripada Kedah kan, kemudian Jordan Minta pun perform. Terengganu punya line up sangat mengagumkan aku sebab satu, bila kita nak ukur Terengganu dan JDT, kita ada rasa tahu jurang tu. Tetapi bila di atas padang, jurang tu kau tak nampak. Itu yang aku suka sangat untuk pemain-pemain Terengganu untuk 1-2 musim yang lepas. Yang itu yang meletakkan aku untuk menganggarkan agar Terengganu mendapat naib Johan untuk Liga Super musim depan. Okey, nombor 2 aku kekal dengan naib juara tahun lepas juga, Kedah Darul Aman. Meskipun aku rasa banyak pemain yang keluar, pemain yang besar macam yang Izzy cakap tu ke Terengganu, macam Kipre Cice sendiri,
dan Kepa Sherman ke Terengganu. Badru Bhatia, Rizal Ghazali pun ke Sabah. Banyak pemain utama keluar Banyak pemain utama yang keluar. Renan Alves pun keluar juga dan sama dengan Fahan Roslan. Tetapi aku rasa kehadiran pemain seperti yang lebih vokal dan vokal macam Syafiq Ahmad yang dipinjamkan dari JDT mungkin sedikit sebanyak memberikan aku rasa Syafiq, macam kita sedia maklum, dia ada pemain tempatan yang ada kualiti yang boleh outflank on and off punyalah, bukan sekadar sebagai inverted number 9 saja. Selain daripada tu aku rasa kehadiran pemain dari nak panggil macam mana, Sandy Ford, Mark Valles Gonzalez, Ronald Ngah Wanja. Ronald Ngah tu, sorry. Ronald Ngah tu aku ingat orang Malaysia. Ngah. Kau mesti ingat orang Sabah kan? Ngah. Tapi rupanya daripada import Okey. Yang macam Ronald Ngah ni pun aku rasa inilah antara sebab kalau kita nak tengok tadi ada dekat 5 pemain utama keluar, tapi banyak pemain daripada Penang FC yang masuk ke Kedah. Sebagai contoh macam Khairul Azrin, Al-Hafiz Harun, Azmi Haris, Ami Azhar. Ini antara 2-3 pemain yang muka penting untuk Penang FC mencatat kedudukan nombor 3 tahun lepas. Jadi aku rasa dengan kehadiran daripada Aidil, dengan masih wujudnya lagi kehadiran Aidil Syahrin, aku rasa itu antara titik tolak kenapa pentingnya untuk Kedah masih lagi menjadi salah satu pencabar. Okay, Juf. Untuk aku nombor 2 sama dengan Izzy, Terengganu. Kenapa? Sebab kali ni adalah aku rasa Coach Nafuzizin mendapat apa yang dia mahu seperti biasa, tapi aku rasa yang lebih penting sistem dia yang dikekalkan benda yang lebih sama. Jadi aku rasa Jal tu lebih mantap. Additional player yang dibawa masuk juga adalah yang biasa bermain di Liga Super. Aku rasa tak ada masalah untuk Terengganu mengekalkan permainan yang kita biasa tengok daripada Terengganu tahun lepas. Cuma aku akan rasa dia akan bertambah baik. Dia akan kenapa aku letak dia nombor 2? Sebab macam Amir pun tadi dah terangkan ada perubahan daripada Kedah dan sebagainya. Aku rasa kali ni dia akan potong Kedah lah. Jadi dia letak nombor 2. Aku bersama dengan Izzy dengan Jufri, aku pilih Terengganu juga. Salah satu sebab kalau ikut pramusim ni, dia punya keputusan dia turun naik lah. Terengganu ada tewaskan Seri Pahang 3-1, tapi dia tewas kepada Terengganu 2. Seri dengan Pulau Pinang, menang ke atas Melaka United, menang ke atas Selangor. Boleh kata turun naik lah dia punya prestasi masa pramusim, tapi pramusim pun bukan kesebelasan utama yang diturunkan setiap perlawanan. So antara pemain import, kalau pemain lokal tak ramai, pemain tempatan tak ramai yang masuk, aku rasa ada pun yang kita tak berapa kenal lah kan. Tapi banyak pemain tempatan yang macam Syarul Nizam tu semua dikekalkan. Macam Nick Akif, ni semua. Ini semua pemain yang ada musim lepas. Tapi macam Juf cakap tadi, pemain import dia semua yang dah ada experience, yang ada pengalaman di Liga Malaysia. Contoh Kipre yang pernah bersama Terengganu sebelum ni, Kepa Sherman, Manuel Ott yang daripada Melaka United, dan juga ada seorang Papi Diakate ni. Dia ni je yang tak ada pengalaman bermain di Liga Malaysia. Dia datang daripada Vietnam, Saigon FC, pernah beraksi di Liga Belgium. Tapi Papi Diakate ni pernah tangkap gambar dengan Sadio Mane dengan Senegalis. Bagi aku, lagi satu kenapa aku cakap Terengganu nombor 2, sebab Kedah kena bermain Piala AFC. So aku rasa benda tu akan menjadi, kau kena ada skuad yang lagi besar. Aku tak rasa Kedah ada skuad yang besar untuk bersaing untuk dapatkan nombor 2. Dan Terengganu sebenarnya tak ada komitmen untuk tu. So kemungkinan besar itu adalah salah satu kelebihan lah. Kelebihan untuk Terengganu. Dan juga ada satu pemain yang kita semua kenal, pemain tempatan, Adib Zainuddin yang berpindah daripada JDT 2. Beliau merupakan bekas pertahanan pasukan kebangsaan bawah 23 tahun. Ketua pasukan kan. Dia juga adalah bekas pemain UiTM FC. So itu untuk aku punya ramalan lah. Okay, Izzy, nombor 3 siapa untuk kau? Nombor 3 baru aku bersama dengan Amir, iaitu pilihan Kedah Darul Aman untuk pilihan aku nombor 3. Tak banyak aku boleh bercakap pasal Kedah. Amir pun dah cover sikit pasal Kedah. Cuma aku looking forward
terhadap Kedah ni sebab ada Syafiq Ahmad. Kita dah lama tak tengok Syafiq Ahmad perform. Yang dikatakan rindu nak main bola. Kan? So sekarang ni hopefully rindu dia terubat lah. Aku pun difahamkan pre-season untuk Kedah pun tidaklah begitu teruk. Kan? In fact, it's good for Syafiq Ahmad. Aku difahamkan 8 penampilan 5 gol. So Kira pada dia first 11 lah untuk Kedah. Betul. Dia setakat ini dia first 11 win. Dan aku difahamkan Coach Aidil akan ayat dia macam mana? Aku baca tekad untuk mengembalikan prestasi terbaik Syafiq Ahmad. Aku nombor 3 barulah aku bersama dengan Izzy dan the rest of the friend. Tak sama lah kau nombor 3. Yalah. Aku agree untuk dengan Terengganu lah, tapi untuk nombor 3. Apa tu nama dia? Siapa nama dia tadi? Terengganu. Aku rasa Terengganu pun tak perlu banyak cakap lah kan. Aku tak banyak cakap lah. Semua pun dah explain. Aku pun tak payah explain apa. Tapi kau explain je lah kenapa kau letak Terengganu nombor 3, Kedah dulu. Okay, itu je. Kau macam mana kau rasa, Afsal? Selalu tiru kan sebab tapi aku rasa kali ni Terengganu dengan Selangor dia ada satu masalah bila dia hujung-hujung tu tak boleh pergi. Tapi ini betul. Konsistensi lah Terengganu first half selalunya perform. Masuk second half of the season, hujung-hujung mesti ada masalah sikit. Betul. Itu aku agree lah dengan Amir. Juf, nombor 3. Aku nombor 3 Kedah lah. Kedah is Kedah lah. Kita tahu pasukan gergasi. Kedah memang akan ada kat situ lah. Tak, kalau aku dah tak letak dia nombor 2, dia nombor 3 lah. Just nak tambah kat Izzy tadi. Izzy kata Aidil Syahrin tu nak membuatkan Syafiq Ahmad. Izzy silap sikit lah kat situ. Bukan Aidil Syahrin. Sebenarnya Sanusi yang akan train dia petang-petang. Izzy salah baca. Info dia Sanusi. Okay, Datuk MD sendiri yang akan tolong. Kembali kan. Kita nak kena bahan teruk. Okay, untuk aku memilih Kedah juga, sama dengan Izzy setakat ni dengan Jofri. Aku review balik dia punya keputusan pramusim. Seri dengan Penang 0-0, menang ke atas Kelantan United 3-2, juara SMJ Cup di Sabah, tewas kepada Sabah 1-0 tapi menang dengan Kelantan FC, menang Sarawak 3-0, kehilangan tonggak besar Kipre dengan Sherman, termasuk Badrul, termasuk Rizal semualah. Pemain import baru, Dennis Bushaning, bekas penyerang UiTM dan Sabah, Ronald Ngah Wanja, penyerang daripada Negeri Sembilan, tak ada, Cameroon. Sebelum ini bermain di Liga Jordan, menjaringkan 15 gol bersama pasukan Al-Sadd. Ngah Wanja ni. So lagi seorang, Delcy Marcel, bekas pemain Terengganu, yang aku rasa tahun lepas Terengganu sebenarnya stable dan steady sebenarnya sebab Delcy Marcel ni suka memegang bola, tenang, dan aku rasa sesuai dengan permainan Aidil Syahrin. Aidil Syahrin kan suka buat hantaran pendek, so Delcy Marcel ni sangat sesuai. Salah seorang pemain yang beri impact positif lah bersama Terengganu. And then ada pertahanan Korea, Jang Suk Won, daripada Melaka United. Pemain tempatan pula korang dah sebut, penyerang nombor 1 negara Syafiq Ahmad, boleh mendapatkan lebih banyak minit permainan. Al-Hafiz Harun, pemain bintang Penang musim lepas, Amir ada sebut tadi. Dan juga Kedah ni sebenarnya kalau kau tanya aku, faktor terbesar dia sebenarnya Aidil Syahrin. Keluar masuk pemain dah berapa banyak kali dah, tapi Aidil Syahrin adalah faktor paling besar yang membuatkan Kedah ni steady lah. Okay, nombor 4 Zee. Aku memilih pasukan Sabah FC. Ayolah, sibuk lah. Tak apa, nanti Amir akan sambung aku punya Kenapa Sabah? Sebab OKS yes, obviously pasal Ong Kee Swee. Kita tahu Ong Kee Swee punya rekod, dia kenal pemain, memang rekod dia agak baik. Perhubungan dia dengan pemain-pemain, pada aku kemasukan pemain-pemain pilihan dia ni, dia sangat menarik. Yang keduanya, risiko yang dia perlu tanggung lah, pasal ini ada pemain-pemain yang dia nak ni. Pemain lama dia kan, bersama Harimau Muda dulu, macam siapa? Gary, siapa lagi Gary, Irfan Fazail, Apek, Badrul Bakhtiar. So Rizal Ghazali ada, lepas tu ada player baru yang daripada MSN yang perform sebelum ni, bukan baru ni, Azad Haras Arman tu. Yes, budak tu. Kemudian ada Dominic Tan daripada Polistero. So boleh tahan Yep. Stuart Wilkins pinjaman daripada JDT. So pada aku, Sabah agak shopping besar musim ni. So mesti kena beri sesuatu kepada penyokong Sabah. Sama lah macam aku setuju. Kalau aku tadi macam Amin cakap tadi, one of the reason juga aku rasa sendiri sebab OKS sendiri. Seorang coach yang very familiar dengan local scene. Aku tertarik juga sebab Azhar Haras Arman tu sendiri.
Di samping ada import player yang aku rasa dia complete all the quotas. Aku rasa yang macam Semete Danirov ni daripada Kyrgyzstan, Taiki Kagayama daripada FC Inter, bukan Inter Milan, Inter Turku. Ini kelab daripada Finland. Altame Cordio Pessoa Neto, dipanggil Neto, daripada Brazil. Oh, banyak Jackson, duit presiden Jackson de Souza dari Fortaleza. Sampai Amerika Latin dia berbelanja. Jadi duit presiden memang betul-betul keluar. Sekejap, Fortaleza ni kelab Brazil? Fortaleza kelab Brazil. Ni kelab sama dengan Bergson ni? Kalau Bergson Fortaleza. Siapa nama dia? Jackson de Souza. Jackson de Souza show lah lepas ni. Di show. Tapi dia ni center back ni. Boleh. Okey. Jadi mungkin dia tahu memang. Jadi boleh buat show juga kan. Kalau lawan JDT dia tak letak lah Bergson striker, dia letak Forestieri tu. Takut keliru. Bisa juga tu. Takut keliru. Macam mana? Forestieri dengan Fernando Torres ke macam mana? Okey. Jufri. Okey, aku alhamdulillah lah sebab tak sama kan. Selalu tak sama ni. Selangor tu. Okey, pilihan aku pilih Kuala Lumpur. Kenapa Kuala Lumpur? Aku rasa pertama sekali Kuala Lumpur dia CEO sendiri cakap, Bernard Stanley cakap tahun ni dia mengekalkan stability di mana yang aku tahulah setakat yang aku tahu informasi sekarang tak ada pemain yang keluar, tak salah aku yang aku. So Daniel memang Ting. Dia tak kembali kepada camp tapi dia tak ada di inilah kan. Tapi ikut Bernard dia cakap first kali lepas Dekat Salam. Dekat Salam. Okey lah, tu tak tahulah korang kita buat episod lain lah untuk Daniel Ting ni. But seri lepas menang Piala Malaysia tahun lepas, dia cakap benda yang dibincang pertama sekali dengan Boyan Hodak adalah stability team. Sebab dia tahu bila dah menang Malaysia Cup, player-player dia yang hot ni akan disunting. Dia cakap untuk moving forward next season stability tu yang penting untuk pasukan dia. Jadi aku rasa dia berjaya kekalkan lah hampir ke semua kalau tadi kawan-kawan beritahu Daniel Ting saja, dan lebih penting dia fokus terhadap AFC. Jadi untuk aku of course KL City ni akan anggap very serious lah, very strong contender untuk nombor 4 tahun ni. Jadi aku pilih mereka. Dan walaupun Piala Sumbangsi tu of course bila kita bercerita jurang JDT dan KL memang nampak Piala Sumbangsi, tapi aku percaya dengan stability pasukan yang KL City bawa, Coach Boyan dengan CEO Bernard Stanley, aku rasa mereka akan berada di nombor 4. Aku tak terkejut. Aku bersama dengan Jufri, aku memilih Kuala Lumpur juga. Juara bertahan Piala Malaysia 2021, musim lepas nombor 6 tak salah aku. Di bawah pimpinan Bojan, KL sebenarnya adalah pasukan yang berdisiplin. Cumanya aku rasa disiplin dia kurang lah lawan Johor. Sebab katanya katanya Bojan cakap KL tak prepare dengan betul-betul, tak cukup perlawanan yang intensiti tinggi katanya. Susah nak lepaskan gol musim lepas, lagi-lagi kat Stadium Ceras. So aku rasa mungkin lambat panas sikit lah kot KL musim ni. Pramusim tewas pada Negeri Sembilan, seri dengan pasukan bawah negara, pasukan Malaysia bawah 23 tahun, seri dengan JDT 2 satu sama. So tak memberangsangkan lah. Jadi aku tak terkejut lah kenapa ada orang kata masalah sikit lah pada awal musim. Seorang pemain import yang baru, Kubamba, pernah bermain di Liga Albania, pernah menyarung jersey Sabah juga sebelum ni. KL kehilangan tonggak baru kemungkinan, Daniel Ting, seorang pemain pertahanan yang sangat baik, digantikan dengan Declan Lambert. Declan Lambert ni sebenarnya my right back, tapi tak tahu kenapa hari tu mungkin dia ganti Daniel Ting sebelah kiri. Faktor bermain di Asia juga membuatkan aku rasa KL akan mengalami pergelutan sikit sebab dia punya skuad tak besar. Itulah untuk aku. Okey, kita kena cepat sikit lah, timing tak menyebelahi kita. Pasukan yang bakal singkir ke Liga Perdana, aku start dulu Yang tersingkir untuk aku dua pasukan, Sarawak United yang kini berada bersama dengan B Satya Naden. Kalau tengok skuad ni, Sandro dah tak ada, Taylor Regan dah tak ada, Mak Yu dah pindah ke Melaka United. Mereka masih mengharapkan penjaring terbanyak Uche Alba. Penang FC, ini terkejut sikit lah aku rasa. Penang FC ni sebab aku rasa musim lepas Piala Malaysia terumbang ambing dan banyak pemain utama dia keluar, macam Hafiz Harun ni apa semua. Pemain import pun banyak, Ruji Otomo pun dah keluar, tapi pemain utama dia Casagrande dengan siapa tu?
Hendrik Dos Santos. Andrew Santos ada lagi lah. Tapi ni aku predict lah dia akan struggle sikit sebab dalam pramusim pun turun naik. Tapi dia ada pemain import baru pertahanan daripada Liga Filipina, Christian Rontini, dan pemain daripada Arab Lebanon, Hilal El Helwi, pernah main di Liga Jerman. Faiz Subri pun dah kembali ke bersama Penang. So itu pilihan aku lah. Easy, ringkas lah. Aku teruslah sebab okay aku lah, dengan easy. Amin so Jufri. far sama. Okay. Itu je aku nak cakap sebab aku so far 1, 2, 3, 4 sama dengan Amin. Pasukan tersingkir pun sama. Okey, itu je. Okay, cantik. Betul tiru. Senang. Tak ada, memang benda Amin dah explain. It's the same thing. Okay. Kongsi. Aku untuk pasukan bakat tersingkir, aku sama dengan Amin, bersetuju. Tapi reason aku dengan Amin beza sikit untuk Sarawak United. Sebab ada Sacha. Okay. Satu lagi. Penang FC. Sama. Sama, betul-betul sama. Macam aku Sarawak United, aku rasa tak payah cerita lah Sarawak United. Korang semua dah cover kan. Dan satu lagi, berbelah bagi sikit, mungkin aku dapat merasakan PJ City lah. Sebab PJ City masih lagi, aku rasa season kedua ni mengekalkan banyak pemain-pemain lokal. Yang keluar masuk pun semua sama. Yang pemain masuk pun banyak. Ada dua pemain UiT, ada seorang pemain UiTM, ada Steven Pele daripada Selangor, Marcus Mah Yu Jiang daripada Penang, and then Aaron Kumar. So kebanyakannya banyak pemain pemain lokal yang mana aku rasa diorang struggling, yang mana season lepas tu diorang finish nombor 7, tapi aku rasa antara Penang dan Pahang, PJ City dan Pahang, aku terpaksa pilih PJ City. Okay, penjaring gol terbanyak. Aku pilih Bergson ikut rekod musim lepas, kedua penyaring terbanyak dalam Piala Malaysia, kedua penyaring terbanyak dalam Liga Super. Musim ini dibantu Forestieri. So aku rasa Ifedayu akan tenggelam sebab dia tak akan dapat support dekat Melaka United. Okay, easy. Padan kau. Aku sama, Bergson. Ifedayu tak boleh pasal Melaka, dia main kat Melaka. Padan kau. Okay. Aku memilih Fernando Forestieri. Kenapa? Sebab ini musim pertama dia. Dia nampak betul-betul bersemangat, betul-betul ni lah, kita tahulah passion, dan dia betul-betul all out lah untuk Liga Super ni. Walaupun menang Sumbasih pun hari tu dia dah sangat-sangat rasa macam dah menang Liga Super dah masa aku tengok. So tak terkejut lah, dia buat yang terbaik. Okay, Amir pun sama Okay, kau Bergson Amir? Bergson. Okay, siapa pemain paling bernilai MVP? Untuk aku Arif Aiman, sama juga masa musim lepas. Pemain lincah yang menggantikan Safawi dalam kesebelasan utama. Cara permainan Arif pun kita tahu lebih direct daripada Safawi. Safawi suka cut in, Arif suka keluar. Kau tengok ada satu assist untuk Nazmi hari tu. So jenis pemain yang berlainan dan dia lagi muda, lagi hungry orang kata. So pilihan aku Arif Aiman. Tengah sedap, Arif Aiman tengah sedap sekarang ni. So aku mengharapkan dia meneruskan momentum dia. Sama, Arif Aiman, no doubt. Aku rasa tak boleh explain panjang-panjang lah Okay, penjaga gol terbaik. Aku start dulu, aku pilih Kevin Mendoza daripada KL City. KL bolos sikit sebab penjaga gol mereka. KL hanya bolos 20 gol dalam Liga tahun lepas, paling sedikit selepas JDT. Easy. Aku Farizal Malias. Sekarang aku tengok ada Shane Lowry dengan Syarul Saad sekarang dah jadi macam regular sedikit main. So aku rasa back 4 ataupun back 3 di JDT semakin solid. So most probably mungkin Farizal akan jadi penjaga gol cemerlang untuk musim depan. Aku kalau dah pilih import, aku akan pilih lokal. Kalau untuk lokal, Farizal Malias lah. Okay, Amir? Aku terpaksa setuju juga dengan Izzy. Aku rasa gandingan Lori dengan Syarul Saad hari tu pun nampak regularity diorang, keserasian tu dah makin menjadi. Memang tujuan untuk bawa Syarul Saad pun untuk ganti Aidil. So overall aku rasa diorang kembali solid. Farizal Malias untuk tempatan. Kalau korang kata defend dah kuat, macam mana pada Farizal Malias nak save weh? Sebab tu lah dia kuat. Tak bolos. Oh, sebab dia zero je daripada pack tu lah. Okay, aku bersama pilih Kevin Ray Mendoza. Kenapa? Dia adalah watak penting untuk pasukan Kuala Lumpur, dan aku rasa dia akan teruskan watak penting untuk Kuala Lumpur juga. Walaupun lawan Sumbasih tu pun actually a few save. Nampak dia adalah di satu tempat yang lain lah untuk menjaga gol. Okay, untuk pertahanan terbaik aku pilih Corbin Ong. Bagi aku dia pertahanan kiri yang terbaik di Malaysia. Dan dia sekarang ni boleh jadi wingback untuk JDT lagi. So aku rasa Corbin Ong lah. Easy? Ringkas? Sama, Corbin Ong juga Okay, Amir? Daniel Ting. Aku rasa season ni mungkin dia
bergantung pada pasukan mana yang dia pergi, tapi aku rasa mana pasukan yang dia pergi pun itu tujuan dia di sana untuk memberikan yang terbaik kepada pasukan. Jadi aku rasa Daniel Ting season ni dia akan berikan yang terbaik. Okay. Untuk aku pemain pertahanan terbaik akan masih disandang oleh Matthew Thomas Davis yang berumur 27 tahun. Kenapa? Kalau tengok game Swansea ni, JDT sekarang dah main 3 centre back, which is Matthew Davis aku rasa dia boleh settle down dengan main, dia orang ketiga centre back tu kalau hari tu. So aku rasa makin matang, makin solid. Aku tengok Johor tak perlukan Syarul Saad, tak perlukan Adis Zafuan, perlukan Matthew Davis. Pemain tengah terbaik kita kena lagi cepat lagi 2 minit ni. Aku memilih Nazmi Faiz. Kalau konsisten bermain, tapi kalau tak konsisten kemungkinan Leandro Velasquez, engine pasukan JDT. Easy? Oh, Easy dah keras. Kita teruskan dengan kita kena teruskanlah dengan Jufri. Aku Nazmi Faiz Mansur juga, betul, bila dia dah konsisten, dia adalah player yang memang kita look up. Aku rasa dia akan menjadi pemain terbaik. Kalau dia tak ada injury, dia tak ada apa, dia always in first 11, dia akan menjadi pemain terbaik. Aku setuju dengan kau untuk JDT punya Leandro Velasquez, engine. Tapi kalau untuk pemain tempatan, aku percaya Badu Batiah ada tujuannya dia dibawakan ke tanah Borneo. Badu Batiah. Easy? Pemain tengah aku memilih Akram Mahinan. Itu memang favourite aku all the time. Okay. Penyerang terbaik untuk aku Bergson atau Forestieri, mungkin Bergson lah kot. Tapi kalau calon luar, calon tempatan Syafiq Ahmad. Kalau dia sentiasa bermain bersama pasukan Kedah, Syafiq Ahmad. Setuju dua-dua. Easy? Aku rasa penyerang terbaik ni stop lah kat sini. Syafiq Ahmad. Empat ke? Cepat. Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad Faisal Halim. Oh, betul. Faisal Halim antara calon terbaik juga. Okay, last sekali. Pemain import terbaik. Tinggal less daripada 1 minit. Untuk aku, pemain import terbaik Kepa Sherman sebab Terengganu punya gameplay memerlukan striker. Last season tak ada striker, tahun ni Kepa Sherman akan terjemahkan gol untuk pasukan Terengganu. Aku memilih Bergson untuk pemain import terbaik musim Setuju. Top scorer mestilah pemain import terbaik. Aku memilih Fernando Forestieri. Dia akan memberikan kejutan. Okay, aku rasa itu saja. Nampak rushing tu. Tengok. Nampak rapping. M&M. So, whatever it is, tahniah kepada pasukan JDT berjaya menjulang Piala Subangsih. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah kita nak tengok juga apa korang punya ramalan. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.